Hari ini di studio kita akan bercakap berkenaan dengan AEFI, bagaimana cara untuk kita menguruskan anafilaksis. Sebabnya ada di antara ataupun kalangan kita yang mempunyai simptom-simptom anafilaksis ini seperti ataupun seakan-akan alergik. Sudah pastinya untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan AEFI ataupun kesan adverse susulan imunisasi anafilaksis ini, kita bersama dengan tetamu kita secara dalam talian iaitu Profesor Madya Dr. Tan Toh Leong, pakar perunding perubatan kecemasan Jabatan Perubatan Kecemasan Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Nawal. Selamat pagi. Okey, doktor, di permulaan ini mungkin doktor boleh berikan sedikit pengenalan terlebih dahulu apa itu anafilaksis. Sebenarnya anafilaksis adalah satu kesan sampingan yang agak serius dan dia boleh mengancam nyawa untuk sesiapa yang terima vaksin yang selepas itu menyebabkan alergik. Tapi ini adalah satu perkara yang sangat jarang dan biasanya dia ada history, ada sejarah atau riwayat alergik yang sebelum ni. Seperti dia sebelum tu ada vaksin lain, dia ada alergik atau dia ada makanan alergik dengan makanan. Jadi atau antibiotik. Jadi selepas dia cucuk vaksin tu dan dia alergik dengan bahan dalam vaksin tu menyebabkan kita punya badan tiba-tiba timbul bengkak-bengkak, mata, ada pening-pening, lepas tu hilang kesedaran diri. Atau blood pressure akan drop lah, macam hypotension kita panggil, blood pressure dia akan rendah dan dia boleh menyebabkan kematian kalau sesak nafas atau jantung tu lemah disebabkan blood pressure rendah. Ya. Baik. Itu pemahaman awal lah untuk kita mengetahui berkenaan anafilaksis ini. Mungkin doktor boleh memperincikan lagi, doktor, dalam keadaan bagaimana anafilaksis ini boleh berlaku dan dari segi simptom-simptom awal yang boleh kita lihatkan untuk anafilaksis ini, bagaimana kita boleh gambarkan kepada penonton, doktor? Ya. Boleh. Sebenarnya anafilaksis ni dia seperti alergik biasa tapi dia lebih serius, lebih teruk ya. Dia boleh selepas cucuk atau apa-apa cucuk vaksin, beliau akan rasa macam pening, lepas tu start sesak nafas. Tekak dia rasa macam bengkak, rasa saluran pernafasan tersumbat ya. Dan mungkin dia akan keluar ram-ram, ada orang yang tidak keluar apa-apa ram di kulit. Tapi dia akan, doktor akan rasa macam nampak dia pucat ya. Kita akan nampak pesakit itu pucat dan beliau rasa macam tak boleh jalan, dia akan pening dan blood pressure iaitu tekanan darah dia akan rasa rendah. Kita cek dia akan mungkin kurang daripada sistolik kurang daripada 100 dan biasa kita nampak simptom-simptom macam tu, kita akan terus bawa pesakit tu ke tempat di mana rawatan kecemasan diberilah. Dan juga ada orang dia rasa pening saja, tak ada apa-apa simptom, tapi kita cek di penilaian tekanan darah sebenarnya dia rendah ya. Dan ini jarang berlaku, dia macam mungkin 1 hingga 5 orang dalam sejuta dos ya. Sangat rendah. Kalau doktor boleh kongsikan, adakah terdapat perbezaan anafilaksis sekiranya ianya terkena kepada kanak-kanak ataupun golongan dewasa? Ya, sebenarnya AEFI, anafilaksis ni boleh berlaku pada semua umur, tidak kira dia kanak-kanak atau orang dewasa. Tapi risiko untuk kanak-kanak dia lagi rendah sebab dalam data kita kes sebenarnya sangat rendah ya. Sebanyak rasanya kalau satu sejuta kes sejuta dan kebanyakan orang yang anafilaksis dia macam temporary, maksudnya sementara, dia bukan secara tetap lah. Maksudnya dia akan boleh dirawati ya. Tapi sementara itu berapa lama masa anggaran yang diperlukan untuk benar-benar sembuh daripada anafilaksis? Sebab untuk perempuan lah terutamanya kan, bila kena masalah alergi naik merah-merahnya akan mengurangkan tahap confidence mereka. Jadi berapa lama tempoh masa diperlukan untuk benar-benar sembuh daripada anafilaksis ni? Okey, itu berhubung kait dengan tahap serius dia ya. Kalau dia adalah sejenis yang sangat serius, tapi dia dapat rawatan secepat mungkin, dalam 24 jam sampai 48 jam dia dah hilang semua. Tapi ada orang dia alergik dia
yang kurang serius ya, maksudnya bukan yang mengancam nyawa, tapi dia ada anafilaksis yang agak ringan, tapi dia ada ruam merah-merah di atas kulit dan dia gatal-gatal ya. Biasa dia boleh berlanjut ya sampai 5 hari sampai ke 2 minggu kalau dia tak ada rawatan lah. Kalau tak ada rawatan. Tapi kalau ada orang yang sangat ringan, sikit-sikit saja ruam, mungkin dalam 24 jam dah hilang. Dia perlu tengok badan setiap individu lah. Jadi kalau ada ruam-ruam merah lepas cucuk ke, atau tempat cucuk tu bengkak atau gatal atau merah bengkak besar, mungkin perlu jumpa doktor dulu untuk buat assessment. Lepas tu baru kita tahu macam mana nak rawat, bagi ubat yang sesuai untuk kurangkan tempoh dan kurangkan kegawatan dia. Baik, apa yang penting seperti yang disarankan oleh doktor tadi adalah sekiranya mengalami simptom-simptom anafilaksis ini, cepat-cepatlah berjumpa dengan doktor ataupun pakar kesihatan doktor. Okey doktor, mungkin untuk kita fahami berkenaan anafilaksis ini ataupun daripada kesan susulan vaksinisasi ini ataupun AEFI ini, bagaimana boleh kita bandingkan dengan negara-negara luar doktor dari segi kekerapannya dan juga keadaannya doktor? Ya, sebenarnya di Malaysia kita sebenarnya di Asia populasi Asia dia kurang sikit dia punya AEFI. Dia punya untuk yang anafilaksis seperti anafilaksis ya, 1 hingga 5 kes per sejuta dos. Tapi untuk yang Eropah dengan Australia mungkin mereka lebih tinggi, mungkin 33 kes sejuta. Untuk UK mungkin 10 kes sejuta. Jadi perbezaan antara orang Asia dengan orang luar negara dia lain sikit sebab mungkin badan kita, genetik kita lain dan mereka punya immune system lebih reaktif berbanding dengan kami. Jadi di Malaysia agak selamat. Sepanjang 2 tahun ni, 1 tahun lebih vaksin ni, kes anafilaksis memang sangat sikit, sangat jarang kita jumpa. Ya. Adakah cuaca turut memainkan peranan dalam memberikan satu trigger untuk wujudnya anafilaksis ini? Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya tidak. Kebanyakan alergik dia berkaitan dengan exposure atau genetik dia. Jadi atau mungkin pemakanan boleh jadi satu punca, tapi banyak faktor tidak dapat dikaitkan dengan tidak dapat cari hubungan kait antara cuaca ke atau makanan, tapi mungkin cara hidup dia mungkin menyebabkan alergi itu lebih kerap di luar negara. Mungkin cuaca kita tak tahu. Kita tak ada apa lah ya. Okey, doktor, ada juga pertanyaan daripada masyarakat di luar sana. Mungkin mereka mengalami anafilaksis selepas suntikan vaksinisasi. Adakah mereka boleh mengambil suntikan vaksinisasi selepas itu untuk mengelakkan anafilaksis, ataupun adakah ia selamat untuk mereka mengambil vaksinisasi, doktor? Ini soalan yang sangat bagus. Sebenarnya soalan ni ramai pesakit sangat takut, ramai awam sangat takut semasa nak terima vaksin tu dapat anafilaksis mengancam nyawa. Jadi untuk awam, sebenarnya saya nak bagi tahu adalah keadaan AFI ni atau kita panggil kesan sampingan vaksin ni sangat jarang. Dia lebih jarang daripada kita memandu dan dapat aksiden ya. Dia lagi jarang daripada itu ya. Itu satu fakta yang kita perlu tahu. Kedua, sekiranya kamu ada alahan makanan atau alahan dengan ubat-ubat, kamu perlu bagi tahu doktor sebelum cucuk vaksin pada hari itu. Sebab doktor tu akan tahu di mana adakah vaksin yang ini boleh sesuai dengan kamu. Seperti mRNA vaksin tu dia ada satu kandungan nama dia PEG ya. Ada orang yang dia alahan dengan ubatan sakit ada PEG, dia tidak sesuai dengan mRNA. Jadi mereka boleh tukar brand ya. Atau sesiapa yang ada pernah ada masalah cucuk kali pertama vaksin tu, dia ada alahan. Tapi dia tak sampai anafilaksis. Anafilaksis teruk kan. Okey, kalau beliau ada alahan seperti ruam-ruam merah atau gatal-gatal selepas cucuk atau tempat cucuk tu bengkak merah, ada orang yang bernanah sikit mungkin perlu bagi tahu, mungkin dia perlu tukarkan brand tukarkan jenama dia. Dan keempat, sesiapa yang ada sebelum tu pernah ada alahan, dia perlu dia selepas cucuk tu perlu kita panggil observation pemerhatian lebih kepada 30 minit ke atas. Biasa kan kita cucuk lepas tu perlu perhatian 15 minit kan. Tapi untuk pesakit-pesakit berkaitan, mereka perlu rehat selama 30 minit ke atas. Last kali, sesiapa yang
pernah ada makanan ubat-ubat yang alergik, perlu bagi tahu semua doktor tu apa ubat-ubat sebenarnya, perlu bawa sekali. Sebab kalau boleh tahu, jadi kita tahu apa risikonya yang patut kita jangkakan. Ya. Dan cucuk di hospital adalah lebih selamat untuk pesakit yang ada riwayat vaksin. Jadi kita akan arrangekan tempat yang boleh lebih selamat untuk pesakit yang ala-ala. Doktor, secara ringkas saja, adakah rakyat Malaysia di luar sini disarankan untuk melakukan saringan alergi dan terlebih dahulu sebelum mendapatkan suntikan vaksin? Ringkas doktor, silakan. Tidak sebenarnya tidak. Kamu just bagi tahu semua riwayat saja, biar doktor yang assessmentkan. Kalau ada apa-apa berlaku dengan alergik, sebenarnya ada ubat dia. Ubat dia sangat senang je. Kita ada ubat epinephrine, kita ada steroid dengan kita ada antihistamine di hospital. Jadi jangan risau sekiranya berlaku anafilaksis. Baik. Itu pencerahan yang sangat jelaslah untuk kita memahami berkenaan AEFI anafilaksis ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Tan Toh Leong yang merupakan pakar peronda perubatan kecemasan Jabatan Perubatan Kecemasan Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM. Terima kasih doktor. Terima kasih menawar Tuan Syahada. Okey, baik.